Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, insya-Allah saya akan menjawab tuduhan Dr. Haris Ismail, pemilik saluran Protagonis Insight, bahawa kononnya Dr. Maza keliru di perkampungan sunnah ke-8 kira-kira sebulan lepas dan telah membuat tuduhan melulu. Sebelum itu, sedikit disclaimer bahawa video ini adalah atas kapasiti peribadi saya, bertujuan membela seorang Muslim lain yang dizalimi. Saya bukan jurucakap Dr. Maza, tidak berbincang dengan Dr. Maza sebelum membuat video ini. Justru jika ada apa-apa kesalahan atau kritikan, boleh ditujukan kepada saya. Perkara kedua, video ini panjang kerana membuat fitnah dan tuduhan palsu memang mudah, tetapi untuk menjawabnya memang memerlukan masa yang lebih. Saya harap anda semua dapat bersabar menonton video ini. Saya bukan sekadar hendak membela Dr. Maza, tetapi juga membuktikan betapa YouTuber yang bernama Dr. Haris Ismail. Itu saya tak sebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sila tonton video ini, sila semak video ini, kemudian boleh masukkan perkataan yang sesuai menggantikan tersebut. Baik, ayuh kita tonton sedikit video Dr. Haris yang saya maksudkan itu, kemudian saya berikan ulasan dan jawapan. Link bagi video penuh dalam kotak description. Maksudnya Allah sudah tetapkan kalau kita mati, kita tak berhubung dah dengan dunia ni. Kita tak boleh balik dah, tak boleh nak tolong dah. Anak kita jatuh tangga ke, anak kita sakit, kita tak boleh tolong. Kerana itu adalah peraturan yang Allah telah tetapkan. Kalau kita mati, kita boleh balik lagi tolong orang atau melakukan amalan-amalan yang baik setelah kita mati. Ini menafikan maksud idza matal insan atau idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam mati, terpotong amalannya, terputus amalannya, melainkan 3 perkara. Artinya tak terputus, dia masih lagi boleh beramal soleh. Bila dia mati, dia keluar daripada kubur dia pergi tolong si fulan. Artinya amalan soleh masih boleh dilakukan. Maka Allah telah tetapkan apabila mati terputus daripada alam. Daripada dengan nas-nas Al-Quran yang begitu banyak dan sunnah Nabi yang begitu banyak. Tiba-tiba mereka dakwa fulan yang ada dalam kubur ni boleh keluar untuk tolong kita. Okey, itu adalah kenyataan Dr. Maza ketika di perkampungan sunnah baru-baru ni yang bercakap di bawah topik tawasul dan istighosah. Jadi Dr. Maza memberi kenyataan bahawa orang yang telah mati boleh buat amalan soleh, keluar dan tolong orang lagi, membuat amalan soleh, kata Dr. Maza. Kemudian Dr. Maza kata kat sini, bila dia mati, dia keluar dari kubur dia, pi tolong si fulan. Dan kenyataan ketiga yang kita kena perhatikan, Dr. Maza kata ada orang mendakwa, ada golongan yang mendakwa bahawa fulan yang dah dalam kubur ni boleh keluar untuk tolong orang. Jadi soalan saya, siapakah golongan yang mendakwa bahawa si fulan yang dah mati ni boleh keluar pergi tolong orang pula? Siapa tu? Adakah Dr. Maza yang tak faham apa yang dimaksudkan dengan tawasul dan istighosah? Atau Dr. Maza sengaja membuatkan dakwaan-dakwaan palsu untuk mengelirukan orang supaya orang ramai yang mendengar apa Dr. Maza kata ni pandang serong pada mereka yang membuat tawasul dan istighosah. Yang mana satu Dr. Maza? Sama ada Dr. Maza memang tak tahu, tak faham langsung bab ni, atau sengaja berniat jahat untuk memberikan pandangan serong kepada golongan-golongan tertentu. Jadi untuk kita lebih faham, saya sediakan 2 penerangan di sini. Satu daripada Ustaz Wadi Anwar dan satu lagi daripada Dr. Aiman sendiri tentang apa yang dimaksudkan oleh kita, apa yang kita imani sebenarnya dengan tawasul dan istighosah. Dengar ni betul-betul dan kita faham, dan kita akan lihat bagaimana apa yang dikatakan oleh Dr. Maza ni terpesong habis. Jadi jika Dr. Maza dapat buktikan
siapakah golongan yang mendakwa bahawa si fulan yang telah mati boleh keluar, boleh keluar dan tolong orang tu, golongan mana yang mendakwa tu. Jika Dr. Mazhar dapat buktikan, saya akan letak jawatan. Baik, ulasan pertama. Dr. Haris mendakwa Dr. Mazhar bercakap di bawah topik tawasul dan istighasah. Nanti saya akan mainkan video asal Dr. Mazhar dan sama-sama kita semak sama ada Dr. Mazhar dalam kuliahnya itu berbicara tentang tawasul dan istighasah atau istighasah sahaja. Jika kita rujuk kepada atur cara jadual kuliah sempena Perkampungan Sunnah ke-8 pada 26 Mei, slot Dr. Mazhar hanya disebut kuliah Maghrib. Demikian juga rakaman kuliah Dr. Mazhar oleh saluran YouTube Suara Sunnah dan Promedia Tajdid hanya disebut kuliah Maghrib sebagai tajuknya. Link atau cara jadual kuliah dan kedua-dua rakaman daripada kedua-dua saluran YouTube itu dalam kotak description. Justru saya tertanya-tanya, di manakah Dr. Haris mendapat info bahawa topik kuliah Maghrib Dr. Mazhar itu ialah tawasul dan istighasah? Atau apakah ia sesuatu tokok tambah daripada Dr. Haris sendiri? Perkara ini adalah penting, sangat penting. Sudah saya jelaskan beberapa kali dalam video-video sebelum ini, terdapat perbezaan yang besar antara tawasul dan istighasah. Tak apa, kita ulang kaji sedikit. Tawasul adalah berdoa kepada Allah dengan perantara seseorang atau sesuatu. Tawasul bukan syirik kerana seseorang itu tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawasul terbahagi kepada dua yang disepakati dan diperselisihkan. Tawasul yang disepakati ialah apa yang memiliki dalil sahih lagi soreh. Yang ini pertama, bertawasul dengan nama-nama atau sifat-sifat Allah. Kedua, bertawasul dengan amal soleh. Ketiga, bertawasul dengan meminta orang soleh yang masih hidup untuk tolong mendoakan. Tawasul yang diperselisihkan pula ialah bertawasul dengan orang soleh yang sudah meninggal dunia. Meskipun ia diperselisihkan, orang yang mengamalkan tawasul ini tidak dikatakan syirik kerana dia tetap berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun istighasah, maka ia secara bahasa bermaksud meminta tolong dalam suasana kesempitan, dalam suasana terdesak. Istighasah yang menjadi topik panas antara Salafiyah dan Aswaja ialah berdoa kepada orang mati, meminta apa yang merupakan hak Allah Subhanahu Wa Taala seperti keampunan, seperti kelapangan rezeki, seperti kehidupan yang baik, seperti kesembuhan daripada penyakit, seperti meminta zuriat, seperti meminta syurga, meminta perlindungan daripada neraka, meminta perlindungan daripada azab kubur. Yang semua ini kita hanya boleh minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, terdapat perbezaan yang ketara antara tawasul dan istighasah. Sebagaimana dalam video saya sebelum ini, ketika saya react kepada Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, terdapat usaha sebahagian agamawan masa kini yang cuba menyamakan antara tawasul dan istighasah dalam rangka untuk menghalalkan istighasah. Mereka tidak akan menyebut istighasah secara bersendirian, melainkan disebut bersamaan dengan tawasul. Tujuannya satu, supaya masyarakat menganggap istighasah adalah sama seperti tawasul. Ini adalah satu permainan yang amat jahat kerana melibatkan dua amalan berdoa yang berbeza. Dan nampaknya Dr. Haris telah ikut sama dalam permainan jahat ini kerana mendakwa Dr. Mazhar dalam kuliahnya itu bercakap topik tawasul dan istighasah. Baik, sekarang saya akan mainkan video kuliah Maghrib Dr. Mazhar tersebut. Saya akan mainkan daripada awal
saya minta para penonton yang dirahmati Allah sekalian, jika anda sekarang ni sedang buat aktiviti lain sambil mendengar video ini, minta berhenti, stop, berhenti dan fokus kepada apa yang saya akan mainkan ini. Sangat penting untuk fokus kerana apa yang saya bakal mainkan akan menjawab tuduhan yang dilontarkan oleh Dr. Haris ke atas Dr. Mazhar. Fokus kepada beberapa poin berikut. Pertama, Dr. Mazhar sedang membaca dan memberi kuliah daripada tulisan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Ia merupakan terjemahan satu bab kecil daripada bukunya yang besar, Fiqhus Salat. Buku ini ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Terjemahan ini diusahakan oleh Jabatan Mufti Perlis dan diedarkan sebagai satu buku kecil sempena Perkampungan Sunnah ke-8. Jadi secara tepatnya, ia adalah kalam Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan bukannya Dr. Mazhar. Perkara ini didiamkan oleh Dr. Haris supaya dia dapat mengkritik Dr. Mazhar dan para penonton videonya pun dapat turut mengkritik Dr. Mazhar. Sebaliknya, jika dijelaskan secara jujur lagi amanah bahawa ia adalah kalam Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Presiden Persatuan Ulama Dunia, ulama yang dikenali bersikap wasatiyah, pertengahan atau moderate, ulama Al-Azhar dan bukannya ulama Wahabi, tokoh Ma'al Hijrah Malaysia tahun 2009 tak silap, maka sudah tentu orang ramai akan memberi perhatian kepada apa yang dibacakan dan disampaikan oleh Dr. Mazhar. Poin kedua untuk difokuskan, bab kecil yang diterjemah itu, judulnya dalam bahasa Melayu ialah memohon pertolongan dengan orang mati dan memohon ditunaikan hajat daripada mereka. Jadi, Syekh Yusuf Al-Qaradawi berbicara tentang istighasah dan bukan tawasul. Maka dengan itu juga, saya ulangi, seluruh kuliah Dr. Mazhar berbicara tentang istighasah dan bukannya tawasul. Dan daripada kalam Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang dibacakan dan dijelaskan oleh Dr. Mazhar. Ini penting supaya kita tahu seluruh kuliah itu berbicara tentang istighasah, bukan tawasul. Baik, saya mainkan video terbabit. Video yang sama yang dimainkan oleh Dr. Haris, cuma saya mainkan dari awal. Sila beri perhatian kepada 2 poin yang saya sebut di atas. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'da. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya mengambil ruang ini terlebih dahulu untuk mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada tuan-tuan semua ke Perkampungan Sunnah ini. Walaupun tuan-tuan telah hadir sejak semalam, saya tahu, dan program telah bermula sejak pagi tadi. Bagi sisi saya ini, insya-Allah tuan-tuan semua telah diedarkan buku ni. Dan kita pun telah maklum tadi supaya buku ini diberikan secara gratis, secara percuma. Buku ni ialah satu petikan sebenarnya daripada karya yang agak besar ataupun tebal yang telah ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, iaitu Fiqhus Salah. Fiqhus Salah, kitabnya tebal sebegini, tentang sifat salat dan perkara berkaitan dengan salat, yang telah ditulis oleh Al-Allamah Al-Imam Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Di dalam buku ini ada satu bahagian yang kecil
yang beliau namakan sebagai bab ataupun bahagian itu al-isti'anah bil mauta wa talabul qada'ul hajat minhum. Maksudnya memohon pertolongan dengan orang mati dan memohon ditunaikan hajat daripada mereka. Ini penting. Saya tak bawa buku daripada ulama Arab Saudi, saya bawa daripada tokoh daripada Mesir. Pasal 2-3 hari ni tokoh Mesir juga mari negara kita. Jadi kita bawa Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Baik, sudah jelas ya. Dan saya ulangi, seluruh kuliah Dr. Mazhar tersebut berbicara tentang istighasah dan bukannya tawassul. Dan daripada kalam Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang dibacakan dan dijelaskan oleh Dr. Mazhar. Di sini saya zoom risalah yang diedarkan. Ayuh kita tengok ada atau tidak perkataan tawassul. Tidak ada ya. Tajuknya ialah memohon pertolongan dengan orang mati dan memohon segala hajat daripada mereka. Ringkasnya ia adalah tentang istighasah kepada orang mati. Di sini saya bertanya kepada para penonton yang dirahmati Allah sekalian, jahat atau tidak? Orang yang omit, orang yang diamkan nama Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan kemudian menokok tambah topik tawassul, padahal yang dibicarakan hanyalah istighasah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah boleh jawab sendiri. Ulasan kedua, seterusnya Dr. Haris mengemukakan potongan video Ustaz Wadi Anwar konon untuk meluruskan kekeliruan Dr. Mazhar. Saya katakan ia adalah sia-sia kerana Ustaz Wadi Anwar dalam potongan video itu berbicara tentang tawassul, sementara Dr. Mazhar berbicara tentang istighasah daripada kalam Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tapi alang-alang dikemukakan potongan video Ustaz Wadi Anwar tu, saya nak tanya kepada Dr. Haris, riwayat yang dikemukakan oleh Ustaz Wadi Anwar tentang kononnya seorang sahabat bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berlakunya kemarau, dan ini berlaku pada zaman setelah wafatnya Rasulullah. Riwayat siapa tu? Sebab kalau kita semak video penuh Ustaz Wadi Anwar itu, yang insya-Allah apabila kesempatan saya akan react juga, dah masuk dalam senarai dah. Ustaz Wadi tak sebut pun sumber riwayat yang dibacakan itu. Kemudian Ustaz Wadi sebut isnadnya jaid. Tapi selepas tu disebut isnadnya hasan. Lagi menarik, riwayat yang sama kemudiannya disebut oleh Ustaz Dr. Aiman dalam video Dr. Haris yang sama tu ketika temu bual di Pesta Buku, dan beliau berkata sanadnya sahih. Mana satu ni? Jaid ke? Hasan ke? Sahih ke? Mana satu ni? Make up your mind. Tetapi yang lebih penting, siapa yang meriwayatkan kisah mimpi tersebut? Dr. Haris ni main terima saja tanpa semak lanjut, tanpa bertanya lanjut. There is no some sort of critical thinking on your side. Okey, tak apa. Ulasan ketiga pula ya. Baik, ulasan ketiga, seterusnya Dr. Haris mengemukakan rakaman beliau menemu bual Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti di Pesta Buku baru-baru ini yang berlangsung selepas Perkampungan Sunnah ke-8 ya. Dr. Aiman membolehkan bertawassul dengan orang mati berdasarkan riwayat Malik Ad-Dar. Riwayat itu telah pun alhamdulillah saya kritik dalam video berasingan, maka tak perlu saya ulangi di sini. Dr. Aiman juga membolehkan istighasah dengan alasan orang yang berdoa kepada si mati, dia beriktikad, yakni berkeyakinan bahawa yang memakbulkan ialah Allah. Jika beriktikad bahawa ahli kubur yang memakbulkan, maka itu barulah kufur. Alasan ini saya tidak akan ulas lagi kerana baru saja saya ulas dalam video yang ini di mana saya react dan kritik kepada Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti. Jemput menyemaknya
Link bagi kedua-dua video dalam kotak description. Alang-alang sebut nama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, saya minta para penonton jangan mempermainkan nama orang. Jangan mempermainkan, mempersendakan nama orang. Tak baik ya, kita para pendukung sunnah, para pencinta sunnah, kita berbahas dalil dengan dalil, hujah dengan hujah dan dengan akhlak yang baik. Jangan pula dipermain-mainkan nama orang seperti nama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, sebab yang Al-Akiti tu banyak orang mempermainkan. Jangan begitu ya. Baik, mana-mana ustaz, ustazah, kita jangan menyindir, mempermainkan nama orang. Itu sesuatu yang tidak baik. Okey, kita sambung. Di mana saya tadi? Okey. Kemudian, alright, Dr. Aiman menyebut fatwa Imam Ar-Ramli rahimahullah yang membolehkan istighasah. Fatwa ini juga alhamdulillah telah saya kritik dalam video ini. Jemput semak link dalam kotak description. Sebenarnya saya alhamdulillah ada banyak video menjelaskan isu tawasul dan istighasah. Semuanya saya sudah himpun dalam sebuah playlist, link dalam kotak description. Topik ini penting ya, kerana mutaakhir ini, kerana sekarang ini ada usaha menormalisasi berdoa kepada ahli kubur, sehingga berdoa secara terus, secara langsung, secara direct kepada Allah dianggap satu kekurangan. Sementara berdoa kepada si mati adalah satu kelebihan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, make an effort, berusahalah untuk menuntut ilmu. Saya telah alhamdulillah buat research, buat video, dah susun semua dah. Anda perlu tonton je. Jangan Netflix boleh tengok movie 2 jam. Drama Korea bersiri boleh tengok berterusan. Tengok video kuliah siapa-siapalah, bukan saya saja. Alamak, setengah jam lah video, malas lah. Jangan malas begitu. Sebab ia melibatkan akidah anda, ia melibatkan akhirat anda dan ahli keluarga anda dan orang-orang di sekeliling anda ya. Apa alasan anda hendak beri di hadapan Allah di hari akhirat kelak apabila anda jahil dalam perkara ini, dan banyak masa anda luangkan untuk perkara-perkara yang lain ya. Okey, sekarang ulasan dah yang keempat ya. Okey, terhadap alasan bahawa orang yang berdoa kepada si mati, dia sebenarnya berkeyakinan, beriktikad bahawa Allah yang memakbulkan. Dr. Haris ni dia tak boleh ke sedikit membijakkan diri dengan bertanya kepada Ustaz Dr. Aiman. Contoh ya, kalau boleh berdoa, kalau macam tu bolehlah berdoa kepada patung, pokok, batu, sungai, kucing, anjing, arnab, burung kakak tua, apa-apa pun, asalkan beriktikad bahawa yang memakbulkan ialah Allah. Betul tak? Okeylah, tadi soalan tu macam brutal pula kan. Okey, saya adjust kepada soalan yang lebih sesuai. Kenapa tidak berdoa kepada mana-mana orang mati, tetapi khusus kepada beberapa orang mati yang terpilih sahaja? Bukankah yang memakbulkan itu ialah Allah? Jadi tak kisahlah berdoa kepada sesiapa sahaja atau kepada apa sahaja yang sudah mati, kerana akhirnya yang memakbulkan tetap Allah. Kan? So why can't you ask that question as simple as that? Sebab mereka memberi alasan berdoa kepada si mati, ya, tetapi dengan keyakinan, dengan iktikad bahawa yang memakbulkan ialah Allah, maka boleh saja berdoa dengan apa-apa. In fact, dengan phone ke, dengan mikrofon ke, dengan apa lagi yang ada. Apa-apa benda pun lah. Kan, asalkan beriktikad Allah yang memakbulkan. Dan bila pergi ke kawasan perkuburan, kan, kenapa nak kena pergi sampai ke Yaman? Pergi sajalah mana-mana kubur dekat, doa sajalah kepada mana-mana orang mati. Tak kisah kan, sebab yang memakbulkan ialah Allah. Betul tak? Soalan ini penting kerana apabila seseorang itu berdoa kepada orang mati yang tertentu sahaja, dia tidak memilih orang itu, melainkan sebahagian daripada dirinya berkeyakinan, beriktikad bahawa orang mati itu ada pengaruh dalam memakbulkan doanya. Mulut sebut je, aku berkeyakinan Allah yang memakbulkan, tetapi aksi dan hatinya berkeyakinan orang mati itu ada peranan
memakbulkan doa tersebut. Sebab itulah mereka tidak berdoa kepada mana-mana orang mati, tetapi khusus kepada beberapa orang mati yang terpilih sahaja. Dan jika orang mati yang mereka pilih itu lokasinya jauh, mereka bermusafir jauh semata-mata untuk berdoa kepada orang mati tersebut. Selain itu, berdoa adalah ibadah. Maka bolehkah sesuatu ibadah itu ditujukan kepada makhluk? Dr. Haris, soalan ni macam ni boleh tanya tak? Ke tak payah tanya sebab jawapannya mudah sangat. Jawapannya tak boleh. Kan ini adalah asas yang patut diketahui oleh semua Muslim. Dia boleh saja beriktikad, memberi alasan, oh yang memakbulkan ialah Allah. Tapi can you direct a doa to something or someone other than Allah? Dr. Haris ni baguslah dia duk temu bual tokoh-tokoh aswaja kan. Tapi dia punya soalan tu kan, dia tak boleh tak boleh tanya soalan kritikal sikit, soalan bijak ke. Atau anda ni Dr. Haris memang jenis tak baik pula nak sebut kan. Oleh kerana itulah kami para pencinta sunnah, pendukung sunnah, pembela sunnah mengatakan bahawa istighasah adalah syirik. Demikian juga yang dikatakan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam risalah yang dibacakan oleh Dr. Maza dalam kuliah tersebut. Sila rujuk video penuh, link dalam kotak description. Namun, yang ini penting ya, pengamalnya. Kita kata berdoa dengan cara istighasah itu syirik. Namun pengamalnya tidak automatik jatuh syirik. Kerana boleh jadi dia tidak tahu. Boleh jadi dia keliru dengan syubhat, kesamaran, kekeliruan yang dilontarkan oleh puak kuburiyun atau apa-apa keuzuran lain. Sebab dia duk dengar, ada ustaz kata boleh, ada ustaz kata tak boleh. Ustaz yang kata boleh ni pangkat tinggi, ada PhD. Yang kata tak boleh ni kan. Okey, baik. Jadi, kita membezakan antara perbuatan dan pembuatnya. Perbuatan kita kata itu adalah perbuatan syirik. Pembuatnya tidak automatik jatuh syirik. Tidak automatik kita kata musyrik kerana dia memiliki keuzuran-keuzuran. Maka kita menyampaikan kepadanya ya, kewajipan menyampaikan yang hak, membasmikan yang batil mesti tetap dilaksanakan. Baik. Ulasan kelima. Baik, sekarang kita masuk tentang potongan video yang dimainkan oleh Dr. Haris bahawa Dr. Maza berkata mayat keluar dari kubur dan sebagainya kan. Jawapannya mudah. Kita boleh rujuk video asal. Sebenarnya Dr. Haris ada kemukakan link atau pautan video pendek daripada saluran YouTube Suara Sunnah dalam kotak description video asalnya. Cuma Dr. Haris potong dalam video yang dia mainkan dalam videonya tu, dia potong sehingga hilang maklumat yang sangat penting. Apakah maklumat itu? Pertama, Dr. Maza sedang membaca terjemahan daripada karya asal Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ini sebagaimana yang saya jelaskan di awal video ini. Kedua, dalam potongan yang dibuat oleh Suara Sunnah itu, yang linknya dikemukakan oleh Dr. Haris di awalnya. Dr. Maza ada sebut, saya nukilkan semula ya. Tuan-tuan lihat di muka surat 8 apa yang disebut. Sekian. Lalu Dr. Maza membaca kalam Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Justru meskipun Dr. Haris tidak menonton video penuh, daripada potongan yang dikemukakan oleh Suara Sunnah itu, Dr. Haris akan dapat tahu bahawa Dr. Maza sedang membaca tulisan orang lain. Mungkin dia tak tengok daripada awal, dia tak tahu itu Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tapi Dr. Maza sedang membaca. Jadi he is reading. What is he reading? Jadi some curiosity akan menyebabkan dia nak semak. Ni tengah baca tulisan siapa ni kan? Tapi perkara ini diabaikan dan didiamkan oleh Dr. Haris ketika membuat videonya. Ketiga, Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyebut, dan ini kata kunci yang sangat penting. Beliau menyebut apa? Seolah-olah. Dan beliau menyebut seolah-olah sebanyak 2 kali. Di awal permisalan dan selepas permisalan. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu kedua-dua
seolah-olah itu telah dipotong buang oleh Dr. Haris. Artinya Dr. Haris potong video itu supaya perkataan seolah-olah yang disebut oleh Syekh Al-Qaradawi, yang disebut oleh Dr. Mazhar di mula dan akhir tidak kedengaran. Yang kedengaran yang tengah-tengah yang Dr. Mazhar sebut tu. Seolah-olah pada mula, seolah-olah pada akhir telah dibuang. Perkataan seolah-olah ini adalah penting supaya apabila kita dengar kata-kata seperti saya nukilkan semula ya. Mati boleh balik tolong orang, seperti dia keluar dari kubur, dia pergi tolong si fulan. Fulan yang ada dalam kubur boleh keluar untuk tolong kita. Bila ada kata-kata macam ni, kita akan faham bahawa semua itu adalah permisalan dan bukan hakikat. Jadinya, ia bermaksud orang yang meminta tolong kepada ahli kubur yang sudah mati, seolah-olah orang dalam kubur itu boleh keluar dari kubur untuk tolong dia. Baik, saya mainkan video Dr. Mazhar tersebut. Ayuh kita dengar baik-baik. Fokuskan kepada muka surat 8 dan perkataan seolah-olah di awal dan akhir permisalan. Tuan-tuan, lihat pada muka surat 8 apa yang dia sebut. Termasuk dalam perkara yang sedia dimaklumi bahawa si mati dengan sebab kematiannya telah terputus dari alam al-kaunul madi, yakni alam nyata ini, dan tiada lagi baginya sebarang hubungan dengan sebab dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah, yakni peraturan-peraturan dengan matinya, dengan sebab kematian terputus hubungan dia dengan alam ini. Ini adalah apa yang Allah telah tetapkan untuk alam ini. Dia tidak lagi dapat berhubung, tidak ada lagi kehidupan dan keinsanan hidup manusia di atas muka bumi. Manusia macam kita dah tak ada dah dia. Mereka yang meminta dari kubur seolah-olah berkeyakinan penghuni kubur mempunyai sesuatu daripada sifat ketuhanan, tidak ada yang tidak mampu dilakukan dan tidak terkait dengan lingkungan sebab dan peraturan alam yang ditetapkan oleh Allah. Maksudnya, Allah sudah tetapkan kalau kita mati, kita tak berhubung dah dengan dunia ni. Kita tak boleh balik dah, tak boleh nak tolong dah. Anak kita jatuh tangga ke, anak kita sakit, kita tak boleh tolong. Kerana itu adalah peraturan yang Allah telah tetapkan. Kalau kita mati, kita boleh balik lagi tolong orang atau melakukan amalan-amalan yang baik setelah kita mati. Ini menafikan maksud idza matal insan atau idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam mati, terpotong amalannya, terputus amalannya, melainkan 3 perkara. Artinya tak terputus, dia masih lagi boleh beramal soleh. Bila dia mati, dia keluar daripada kubur dia pergi tolong si fulan. Artinya amalan soleh masih boleh dilakukan. Maka Allah telah tetapkan apabila mati terputus daripada alam. Daripada dengan nas-nas Al-Quran yang begitu banyak dan sunnah Nabi yang begitu banyak. Tiba-tiba mereka dakwa fulan yang ada dalam kubur ni boleh keluar untuk tolong kita. Seolah-olah, kata Dr. Qaradawi, dia menyatakan fulan dalam kubur itu dapat mengatasi ketetapan peraturan alam yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi alam ini. Baik, sudah jelas ya. Jadi sayang sekali ya, sikap Dr. Haris ni yang memotong perkataan itu. Jadi bila dimainkan video Dr. Mazhar tu, orang akan kata, apa hal Dr. Mazhar ni tiba-tiba duk cerita orang keluar kubur ni? Macam mana pula tu kan? Padahal ada seolah-olah. Dan bila kita faham the whole story, he is talking about istighasah. Dia sedang bercakap tentang istighasah. Dia sedang bercakap, tak apalah, saya ulang banyak kali pula kan. Tuan-tuan dan puan-puan, please tonton video asal yang penuh dari awal hingga akhir. Dr. Mazhar juga sebut adanya usaha sekarang ini untuk menormalisasikan berdoa kepada ahli kubur, sehingga berdoa kepada Allah dianggap Wahabi, berdoa kepada ahli kubur itulah ahli sunnah wal jamaah. Padahal sefaham saya lah,
Asy'ariyah dan Salafiyah sama-sama menolak berdoa kepada ahli kubur. Baik, tengok nota dah habis. Okey, demikianlah 5 ulasan saya. Dalam video asal, Dr. Haris ada sambungan tentang minta syafaat pula. Dan Dr. Haris pun ada membuat video kedua atas topik yang sama. InsyaAllah saya akan jawab isu syafaat ini dalam video yang berasingan pula ya. Baik, moga-moga dengan video ini saya dapat menjawab tuduhan dan fitnah yang dilontarkan oleh Dr. Haris Ismail ke atas Dr. Mazhar. Ingat tak, di awal video ni saya ada sebut ... kan? Maka sila isi ... tentang apa pandangan anda tentang perbuatan Dr. Haris yang dia potong-potong video semua ya. Dan bagaimana permainan dia membuat tuduhan dan fitnah ke atas Dr. Mazhar. Juga moga-moga dengan video ini kita dapat bezakan antara tawassul dan istighosah. Berhati-hatilah, berwaspadalah terhadap agamawan. Agamawan ni sepatutnya orang yang kita percayai, orang yang kita nak ambil ilmu daripada mereka. Tapi sekarang ni agamawan sudah berbeza. Ya. Jadi berhati-hatilah terhadap agamawan yang cuba menyamakan antara tawassul dan istighosah supaya hukum istighosah dapat mereka samakan dengan hukum tawassul. Padahal tawassul adalah berdoa kepada Allah, sementara istighosah adalah berdoa kepada orang mati. Jika mereka beralasan, kami berdoa kepada si mati tetapi berkeyakinan Allah yang makbulkan, maka anda sudah tahu macam mana nak jawab dan bantah. Okey, baik. Di akhir video, Dr. Haris sebut, beliau ada sebut tentang nak letak jawatan. Saya tertanya-tanya, Dr. Haris ada jawatan apa ya yang hendak diletakkan tu? Baik, kita jumpa lagi dalam video seterusnya di mana saya menjawab tentang isu syafaat pula. InsyaAllah saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.